Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail kama anzalna 'alal muqtasimin alladhina ja'alul qur'ana 'idhin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih kepada semua para penonton Tadabbur Center yang sudi untuk melapangkan masa dalam siri book review bersama Dream Team. Siri yang kelima pada malam ini, alhamdulillah. Dan ayat yang saya bacakan tadi adalah firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Hijr, surah yang ke-15 ayat 90 hingga 91 yang bermaksud sebagaimana kami telah menurunkan kepada al-muqtasimin, iaitulah mereka yang menjadikan Al-Quran ini 'idhin. Ayat ini telah dinyatakan oleh para ulama bahawasanya merujuk kepada kaum Ahlul Kitab Yahudi yang telah melakukan al-muqtasimin. Al-muqtasimin ini mempunyai beberapa tafsiran, dan di antara tafsirannya adalah mereka yang membahagi-bahagikan kitab Allah kepada bahagian yang mereka sukai dan bahagian-bahagian yang mereka tidak sukai. Lalu mereka beriman kepada sebahagian dan mereka tidak beriman kepada sebahagian. 'Idhin, perkataan 'idhin adalah berasal daripada perkataan 'idhatin, 'idhatin yang bermaksud sesuatu yang pada asalnya bersatu tetapi akhirnya berpecah dan berbahagi-bahagi. Al-Imam Burhanuddin Al-Biqai rahimahullah, seorang ahli tafsir, ketika mentafsirkan ayat ini telah menyatakan Al-Quran itu muntazimut ta'lif, ashaddun tizamin, mutalaimul irtibat, ahkamut ti'amin. Maksudnya Al-Quran ini, tuan-puan sekalian, adalah sangat saling kukuh mengukuhkan antara satu sama lain. Sama ada kalimah kepada kalimah atau ayat ke ayat, hatta surah ke surah. Ia adalah satu keterikatan dan satu kesatuan yang sangat menakjubkan. Jadi selamat datang kepada topik yang bakal kita kupas pada hari ini, iaitulah bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Syafawati binti Salehan. Apa khabar Ustazah? Sihat Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada Ustazah Syafawati yang sudi untuk melapangkan masa bersama dengan Tadabbur Center pada malam ini. Untuk makluman ya, Ustazah Syafawati merupakan pensyarah Al-Quran di Universiti Tenaga Nasional UNITEN, dan Ustazah merupakan salah seorang pasukan Tadabbur Center dalam Dream Team kami, dan Ustazah memperolehi diploma tahfiz dan dakwah di Darul Quran, dan Ustazah mendapat sarjana muda di Universiti Muqtah Jordan dalam bidang usuluddin. Dan alhamdulillah Ustazah telah pun menyelesaikan master sarjana di dalam bidang Al-Quran dan Hadis di Universiti Malaya Kuala Lumpur dengan tajuk apa Ustazah? Masterna berkenaan dengan metodologi hadis Ustaz. Alhamdulillah. Dan untuk makluman semua yang saya kasihi sekalian, Ustazah sedang menyelesaikan PhD di universiti yang sama Ustazah? Betul, universiti yang sama. Universiti yang sama dengan topik yang sangat menarik. Mudah-mudahan insya-Allah kita doakan Ustazah dipermudahkan, iaitulah pengkesahan menurut Al-Quran, kajian terhadap pemikiran Ramli Awang Mursyid dalam novel bersiri Laksamana Sunan dan pengaruhnya di Malaysia. Jadi pada malam ini Ustazah akan memilih satu buku, iaitulah karangan ataupun nukilan ataupun berasal daripada kajian PhD Dr. Amir Faisal Fatah Hafizahullah, iaitulah kalau kita tengok tajuknya adalah The Unity of Al-Quran. Jadi saya tak nak ambil masa Ustazah yang sangat berharga.
dan saya berikan seluas-luas ruang 40 hingga 45 minit untuk Ustazah berkongsi kepada kita bukan sekadar tentang buku ini, tetapi apakah yang dimaksudkan sebagai the unity of Al-Quran, atau barangkali dalam sebutan bahasa Arabnya Ustazah, ya, betulkan saya kalau saya tersilap, iaitulah Al-Wahdah Al-Mawdu'iyah. Jadi Ustazah, sebagai permulaan, saya harap Ustazah sudi menyatakan kenapa Ustazah ambil kitab ni, and then barulah Ustazah terangkan kepada kami semua apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu rakan-rakan penonton ketahui tentang buku ini supaya mereka berusaha untuk dapatkan buku ini di Raudhah Al-Mikyas ataupun di mana-mana sahaja, insya-Allah. Silakan Ustazah, barangkali kita ada penonton daripada Indonesia. Silakan. Baik, syukran jazilan Ustaz Syekhuna, sahibuna Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Syukran jazilan atas ruang yang diberikan kepada kami untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang boleh dikongsikan dengan masyarakat awam daripada sudut nak membantu mereka untuk terus memahami isi kandungan Al-Quran. Berkenaan dengan soalan Ustaz tadi, tak lain tak bukan merujuk, kalau saya sendiri, kalau saya boleh berkongsi sikit lah Ustaz, ya. Saya mula meminati untuk memahami Al-Quran bukan dekat Darul Quran. Jadi saya selalu sebut perkara ni dengan pelajar. Saya kata Ustazah dapat Al-Quran di Unit 10. Ustazah dapat Al-Quran lepas selesai master, which is waktu itu baru Ustazah terdedah dengan seronoknya memahami Al-Quran. Seronoknya bila faham Al-Quran ni kita lagi faham agama, lagi rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila faham agama yang cantik, bila faham Al-Quran yang cantik tu, perasaan nak berkongsi dengan orang lain tu dia jadi membuak-buak. Hatta waktu kajian master saya tu mungkin minat tu tidak setinggi itu, waktu tu baru memula. Tapi waktu PhD memang saya nekat, saya akan cari juga tajuk, apa-apa tajuk yang membolehkan masyarakat untuk nampak Al-Quran ini kalau kita parking lah istilahnya Ustaz. Kalau kita letakkan dengan apa-apa tajuk sekalipun, hatta bahagian yang saya pilih berkenaan dengan penulisan novel, Al-Quran ni memang tidak akan bosan. Al-Quran ni tidak akan boring. Elemen Al-Quran, segala perkara yang ada dalam Al-Quran boleh dikaitkan dengan apa-apa aspek sekalipun yang ada dalam kehidupan. Jadi itu antara tujuan saya memilih buku The Unity of Quran, karya Dr. Amir Faisal Fath, di mana buku ni sebagaimana yang Ustaz Syahri dah kongsikan tadi, buku ni merupakan kajian PhD Dr. Amir Faisal ketika berada di Pakistan dan diringkaskan menjadi satu buku lah untuk memudahkan untuk kita rujuk. Dan subhanallah, membaca buku ni saya rasa mungkin Ustaz pada perasaan yang sama kot. Daripada satu muka surat ke satu muka surat tu Ustaz dia tak boleh nak lepas. Saya rasa saya ada kongsikan, sayang nak speed up baca buku ni sebab daripada satu page ke satu page pembaca dihidangkan dengan satu persatu tujuan, satu persatu bukti bagaimana dikatakan Al-Quran ini sebenarnya satu perkara yang bersifat satu. Walaupun ada 114 surah, walaupun ada 30 juzuk, walaupun dibahagikan satu-satu juzuk tu kepada hizib ataupun kita kata maqra', tapi kesemua itu sebenarnya membawa kita kepada satu tujuan utama, iaitu kembali balik kepada siapa yang melafazkan setiap satu kalam dalam Al-Quran itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Pengalaman saya sendiri bermuamalah bersama dengan Al-Quran, dan pengalaman saya kalau saya tengok, saya boleh kata saya mula minat Al-Quran salah satunya sebab pelajar-pelajar dia budak-budak ambil engineering, hafal Quran. Jadi soalannya macam-macam. Jadi dengan soalan yang macam-macam tu, ustazahnya ni jadi membaca macam-macam, perlu merujuk macam-macam. Itu antara perkara-perkara yang mencetuskan minat dan seterusnya terus kepada nak sambung belajar. Sambung belajar ni boleh kata push factor lah Ustaz, bukannya tuntutan universiti ke apa. Ini nak menolak diri sendiri untuk nak terus membaca, mengikuti kelas, membuka buku-buku yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan subhanallah, apa yang ada dalam buku ini tuan-tuan dan puan-puan sangat membuka minda dan sangat memberikan, orang kata, satu pertambahan ilmu berkenaan betapa hebatnya satu buku yang namanya Al-Quran. Dan apa matlamat kita dengan Al-Quran, tidak lain tidak bukan matlamat kita dengan Al-Quran adalah sebagaimana yang ditutup dengan satu bab yang sangat menarik juga pada buku ini, iaitu adalah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nampak macam teori, tapi sebenarnya bila sebut mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, benda tu berkait dengan hubungan dengan Allah, berkait dengan hubungan dengan manusia,
berkait dengan akhlak. Kita tahu di dalam Islam ada 3 elemen utama, iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Dan Al-Quran menerangkan tentang ketiga-tiga elemen itu dengan sangat cantik. Apakah pentingnya kita memahami akidah, bagaimana akidah itu memberikan kesan pada ibadah. Hasilnya kalau akidah ibadah kita okey, maka akhlak kita akan sempurna. Kenapa Nabi SAW mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Sebab kesempurnaan akhlak tu bukan terletak pada kita tahu tentang sifat mahmudah atau sifat mazmumah. Tetapi kesempurnaan akhlak itu letak pada benar kita pada akidah kita dan benar kita pada ibadah kita. Benar kita pada niat kita melakukan sesuatu dan benar kita pada bukti kita mengatakan niat kita itu adalah la ilaha illallah. Maka bercerita tentang niat kita, tentang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana cara untuk nak mencapai jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang akan dan pasti membantu kita sebagai umat Islam untuk memahami agama dia dengan lebih baik adalah dengan memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi buku The Unity of Al-Quran, apa yang saya boleh nak simpulkan, bukan penutup, simpulkan dulu. Kita pergi kesimpulan, nanti kita masuk balik. Apa yang saya boleh nak letakkan satu persoalan besar yang dijawab oleh buku The Unity of Al-Quran ialah bagaimana kita boleh nak memahami isi kandungan Al-Quran. Apakah jalan-jalan yang kita boleh pergi ataupun kaedah-kaedah yang kita boleh nak lalui. Bagaimana kita nak memahami dan mendapat orang kata mutiara yang lebih dalam yang ada pada Al-Quran. Jadi buku The Unity of Al-Quran ini membawa kita untuk pergi ke beberapa aspek yang berbeza yang kesemuanya membawa kepada satu matlamat yang sama sebagaimana yang disebutkan tadi, iaitu untuk nak memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi membaca 457 muka surat ni tak termasuk sumber rujukan ni Ustaz. 457 halaman yang ada dalam buku The Unity of Al-Quran, jangan dilihat sebagai satu benda yang berat. Ambil masa sikit lah, baca sikit kan, sebagaimana kita belajar Al-Quran ke kita belajar apa-apa sekalipun, kita ambil masa sikit sebab saya sangat yakin dengan niat yang benar untuk nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, buku ini akan menawarkan sesuatu. Buku ini akan menawarkan jalan-jalan untuk kita nak lebih kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui kefahaman kita terhadap Al-Quran. Okey, saya boleh teruskan Ustaz? Teruskan Ustazah. Teruskan ya Ustaz. Alright. Teruskan. Jadi itu secara ringkas mukadimah saya lah berkenaan dengan buku ini untuk nak membuka minda kita nak melihat buku ni, walaupun Ustaz sebutkan tadi, saya sebutkan tadi satu tesis PhD, tapi hakikatnya daripada satu muka surat ke satu muka surat ia bukanlah sesuatu yang membosankan. Malah kalau saya boleh kongsikan, ada lebih kurang 7 bab yang ada dalam buku ni yang ditutup dengan pada saya satu bab akhir yang sangat menarik. Buku ini dimulakan dengan bab pertama di mana penulis menyatakan bab ini kesatuan kosmik dan sejarah perkembangan kesatuan Al-Quran. Penulis memulakan buku ini dengan menceritakan tentang aspek kesatuan yang berada di luar, yang berada di sekeliling kita secara fizikal. Bagaimana kalau aspek-aspek fizikal, aspek-aspek yang kita kata bukan bersifat wahyu juga berdiri di atas elemen kesatuan. Di mana Dr. Amir Faisal antara yang disebutkan berkenaan dengan kesatuan pada alam semesta, bagaimana jarak antara bumi dengan bulan, kemudian bercerita tentang atmosfera, bercerita tentang bagaimana semua perkara ini adalah elemen-elemen yang memberikan keseimbangan kepada muka bumi yang kita duduk sekarang. Dalam Al-Quran juga banyak berceritakan tentang perkara ini. Dalam surah Al-Mulk contoh, bila Allah kata Allah jadikan bumi ini mudah untuk kita. Nak memahami aspek mudah itu, kalau tanpa ilmu berkenaan dengan bagaimana perjalanan bumi, bagaimana kestabilan bumi ini dijaga daripada sudut geografinya, daripada sudut astronomikalnya, semua itu memberitahu kepada kita bumi ini juga sebenarnya adalah terdiri daripada beberapa elemen yang setiap satu tu saling berkaitan antara satu sama lain. Dan selain daripada aspek yang ada pada alam semesta, Dr. Amir Faisal juga membawa contoh daripada sudut binatang. Contoh yang diceritakan di sini berkenaan dengan kenapa burung pemangsa seperti helang itu jumlahnya sedikit dan telur yang ditetaskan itu juga sedikit. Tetapi burung-burung pemangsa ini rata-ratanya umur panjang. Disebut dalam muka surat 13 disebut tentang perkara ini sebab disebutkan
Bayangkan seandainya kawanan burung pemangsa tersebut bisa bertelur dan menetas dalam jumlah yang sangat banyak, maka burung-burung yang lebih kecil pastinya musnah. Dan ditengok bila tengok pada, kalau itu daripada sudut cycle kitaran of burung elang, maka dibawa pula pada satu haiwan lain. Dia kata haiwan ini pula daripada sudut produksi telurnya jutaan banyak, tapi tempoh umurnya sedikit. Sebab bayangkan kalau contoh lalat yang sekali mengeluarkan telur memang sangat banyak dan tempoh umurnya panjang, macam mana agaknya dunia kita, ya Ustaz, kita tak tahulah. Tapi lalat tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tempohnya pendek je. Dan Dr. Ahmad Faisal membawakan contoh ini menceritakan kitaran kehidupan setiap satu haiwan itu juga saling berkait antara satu sama lain yang membentuk keseimbangan pada muka bumi. Subhanallah. Selain pada belajar Quran, kita juga belajar sains di mana kita mengetahui agama ini selain daripada semua elemen yang kita ceritakan tadi pada asas akidah, ibadah dan akhlak, semua itu dibuktikan pada setiap satu elemen, sama ada yang ada pada wahyu ataupun yang ada pada kehidupan kita sehari. Jadi elemen lain yang dikongsikan oleh Dr. Amir Faisal adalah pada anggota tubuh. Okey, anggota tubuh daripada sudut tulang, daripada sudut sarafnya, segala yang ada dalam anggota tubuh kita. Hatta penulis juga berkongsi berkenaan bagaimana, imagine kalau kita memotong daging atau kita memakan sayur-sayuran, kita makan beras, makan ikan, bagaimana perjalanan makanan itu di dalam tubuh badan kita sehingga boleh nak boleh nak terbahagi bila masuk dalam badan tu. Kalau vitamin pergi sini, yang tak okey pergi dekat sini, yang kemudian jadi darahnya, yang kemudiannya yang menyebabkan perkara-perkara yang menyebabkan tubuh badan tidak sihat dia pergi ke sini. Pada anggota tubuh badan juga ada satu elemen kesatuan, wahdah yang kita sebut, yang Ustaz Syahari kongsikan tadi. Jadi sekiranya pada elemen alam itu ada kita kata aspek-aspek kesatuan yang dikongsikan yang membentuk keseimbangan, sama ada pada alam kita, pada alam manusia, ataupun pada alam haiwan, ataupun pada alam sekeliling, alam sekitar, unsur hujan ke ataupun unsur bumi, maka datanglah selepas itu satu bab yang dikongsikan oleh penulis berkenaan dengan kesatuan di dalam Al-Quran. Disebut bagaimana sekiranya perkara-perkara fizikal yang di luar ni ada elemen kesatuan, maka pada Al-Quran apatah lagi. Jadi itulah yang ada di dalam buku ini. Daripada mukadimah buku ini kita boleh nak memahami yang dikongsikan oleh penulis pada buku ini. Pertama sekali adalah berkenaan dengan definisi kefahaman kita, apakah yang dimaksudkan dengan kesatuan. Di mana pada bab yang kedua, Dr. Ahmad Faisal mulakan bab kedua dengan bercerita tentang Al-Quran ini berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita perlu memahami matlamat utama pada memahami Al-Quran adalah untuk hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ini alat. Ini pun saya selalu pesan kat student. Menghafal 30 juzuk tu bukan matlamat. Menghafal 30 juzuk itu alat. Al-Quran ini alat. Solat ini alat. Ibadah kita alat. Matlamat kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayu ukur kita dengan Al-Quran adalah sejauh mana bila kita semakin dekat, semakin memahami Al-Quran, apatah lagi menghafaz Al-Quran, sejauh mana ia menjadikan kita manusia yang lebih baik. Sekiranya ada 30 juzuk tapi akhlak kita tak makin baik, ataupun kita memahami 30 juzuk Al-Quran tapi orang yang tak faham Al-Quran itu akhlaknya lebih baik, maka ada something wrong daripada sudut menetapkan matlamat daripada Al-Quran yang kita hafal, menetapkan matlamat daripada sudut Al-Quran yang kita fahami dan sebagainya. Begitu juga dengan solat. Solat juga ada cycle, solatnya juga ada satu wahdah, ada satu kesatuannya. Di mana kalau kita tengok di dalam solat, kenapa orang cepat boring dengan solat? Kerana tidak menekankan pada aspek rukun qalbi, rukun hati. Solat ada rukun perkataan, rukun perbuatan, rukun hati. Ketiga-tiga ini merupakan satu perkara yang melengkapkan satu solat yang sempurna. Kalau perkataan kita jaga dalam solat, kalau perbuatan kita jaga dalam solat, tapi adakah hati kita jaga dalam solat? Tak. Hati kita adalah apa yang kita dapat di luar solat. Mata tengok apa, telinga dengar apa, mulut cakap apa, tangan paling dekat telefonnya Ustaz, kaki melangkah ke mana. Semua ini adalah ada dia punya, orang kata, bibit-bibit titik hitam atau titik putih yang memberikan kesan pada hati. Dan hati ni yang kita bawa dalam solat. Jadi apa yang kita buat di luar solat, itulah hati yang kita bawa dalam solat. Solat juga menggambarkan kepada satu aspek kesatuan kepada kita sebagai umat Islam. Bagaimana perkara itu adalah jalan untuk kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada bab yang kedua,
penulis menekankan bagaimana Al-Quran ini wahdah kepada kesatuan kepada Al-Quran itu keseluruhannya adalah membawa manusia itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kenal Allah, semakin baik hubungannya dengan manusia. Semakin kenal Allah, semakin baik solatnya. Semakin kenal Allah, semakin baik muamalahnya, sama ada dia sebagai, kita sebagai guru, kita sebagai pelajar, kita sebagai isteri, sebagai suami, sebagai anak-anak, sebagai apa-apa sekalipun, sebagai seorang sahabat. Tapi bagaimana semua perkara tersebut, kita tahu di dalam Al-Quran ada menyebut semua benda tersebut, sama ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, antara pemimpin dengan masyarakat, antara ibu dengan ataupun ayah dengan anak, antara adik-beradik. Semua itu ada disentuh di dalam Al-Quran. Cuma tinggalnya bagaimana kita melihat dan bagaimana the how elemen ini adalah perkara yang disentuh dalam satu ilmu yang disebut sebagai kesatuan Al-Quran, ataupun di dalam ulum Al-Quran ia dikenali sebagai ilmu munasabah. Jadi dalam bab yang kedua, penulis menceritakan berkenaan dengan bagaimana Al-Quran ini, susunan di dalam Al-Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa juga perbahasan kerana buku ini adalah daripada kajian PhD, maka dibawa perbahasan berkenaan dengan pendapat ulama yang mengatakan susunan Al-Quran ini adalah ijtihad, dan juga pendapat ulama yang mengatakan susunan Al-Quran ini ialah tauqifi kecuali sebahagian surah, dan pendapat ulama yang mengatakan di mana ini adalah pendapat yang sahih, mengatakan susunan Al-Quran itu keseluruhannya adalah panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan pengikut pada waktu tersebut. Jadi bahagian pada bab 2 kita memahami yang pengkaji cuba bawa ialah nak memberitahu kepada kita Al-Quran ini keseluruhannya adalah wahyu daripada, benar-benar wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada kefahaman ini juga kita boleh nak tengok sekiranya berlaku orang kata perbezaan pendapat di kalangan sahabat berkenaan dengan peletakan sesuatu surah ataupun peletakan sesuatu ayat, di mana kita tidak jumpa, jarang sekali diberitahu berkenaan dengan perkara tersebut. Ini juga menggambarkan apakah yang kita maksudkan sebagai Al-Quran itu ialah tauqifi. Al-Quran itu ialah benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada penjanggahan di kalangan sahabat dalam pada menerima Al-Quran yang telah disusun daripada zaman Umar sewaktu dimasukkan dalam mushaf dan sebagainya. Ini kelebihan bila kita memahami berkenaan dengan latar belakang sesuatu ilmu. Atau kalau kita tengok pada ilmu tafsir sekalipun, ada dikongsikan, ada satu bahagian dalam ilmu tafsir, Ibn Jarir ada sebutkan dalam kitab Tabari bahawasanya tafsir Al-Quran ini ada 4 bentuk kalau saya boleh kongsikan. Pertama, pentafsiran yang mampu diketahui oleh masyarakat Arab hasil daripada penelitian mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, pentafsiran yang mampu diketahui oleh setiap umat Islam. Yang ketiga, pentafsiran yang hanya diketahui oleh golongan ulama. Dan keempat, pentafsiran yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Jarir berkongsi pandangan ini menerusi sanad daripada Ibn Abbas, di mana kerana ada persoalan bila kita belajar berkenaan dengan sejarah tafsir, sejarah perkembangan ilmu tafsir daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menguraikan keseluruhan ayat Al-Quran ataupun ada ayat Al-Quran yang ditinggalkan? Jadi pendapat yang sahih menyebut ada sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentafsirkan keseluruhan ayat Al-Quran. Di mana salah satunya menyebut jika tidak, mengapa Nabi mendoakan kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan selain daripada itu, ia adalah menggambarkan ruang yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umat Islam untuk berfikir berkenaan dengan terutamanya ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Kalau ayat yang bersifat ada hukum hakam yang jelas, ayat yang memberitahu tentang boleh atau tidak boleh tentang sesuatu perkara, maka ini adalah ayat yang memang dihuraikan dengan jelas oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau ayat-ayat yang bercerita tentang untuk melihat alam, melihat kepada sama ada melihat dengan nazara ke basara ataupun dengan tara, 3 level dalam Al-Quran yang kita tahu membawa maksud yang berbeza. Jadi ini adalah bahagian yang ditinggalkan kepada umat manusia supaya mereka boleh berfikir, boleh nak merenung apa yang ada di sekeliling mereka yang hakikatnya berkembang daripada satu masa ke satu masa. Jadi kita memahami sekiranya ada perbahasan bercerita tentang Nabi SAW tidak menguraikan keseluruhan ayat. Hatta persoalan berkaitan dengan kenapa zaman berbeza pendapat di zaman sahabat.
perbezaan pendapat di zaman sahabat bukanlah benda besar, benda kecil. Kerana kita tahu zaman Nabi, waktu perkembangan tafsir zaman sahabat, perbezaan pendapat di kalangan sahabat berlaku sebab satu kepribadian yang tidak sama, pengetahuan tentang asbab nuzul yang tidak sama, sebab ada sahabat yang bersama dengan Nabi ketika ayat itu diturunkan, ada sahabat yang hanya mendengar sahaja berkenaan dengan sebab sesuatu ayat itu diturunkan. Kemudian kemampuan, kekuatan daripada sudut bahasa dan juga kesusasteraan Arab, dan akhir sekali tempoh persahabatan dengan Nabi SAW, di mana kita tahu ada sahabat yang duduk lama dengan Rasulullah, ada sahabat yang dihantar ke sana ke sini untuk menjalankan dakwah dan sebagainya. Ini juga adalah bagaimana aspek mempelajari tentang aspek sejarah berkaitan dengan tafsir memberikan kita satu ruang akal yang lebih luas. Kita kata hati yang lebih cerah bila kita melihat perbezaan pendapat ataupun huraian pada sesuatu ayat. Bila mana-mana hadis tersebut disandarkan kepada Nabi SAW ataupun pada sahabat Nabi SAW. Jadi itu pada bahagian bab yang kedua, melencong ke tafsir pula, minta maaf ya Ustaz. Jadi pada bab yang ketiga, okey, pada bab yang ketiga, bab yang saya rasa antara bab yang sangat yang utama boleh dikatakan pada buku ini, di mana pada bab yang ketiga ni menceritakan tentang bukti-bukti yang ada pada kesatuan Al-Quran, di mana Dr. Ahmad Faisal membawakan di dalam buku ini ada 12 bentuk kesatuan Al-Quran. Maksudnya ialah 12 cara kita boleh memahami sesuatu ayat Al-Quran. Bukan hanya kalau mungkin yang kita buat sekarang, mungkin kita hanya tengok satu ayat tu, kemudian kita tengok terjemahan atau kita tengok tafsir. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih luas lagi. Ada cara yang lebih sistematik lagi, di mana dia boleh membawa kita memahami sesuatu ayat ataupun sesuatu surah itu dengan mencapai tujuan yang lebih dalam. Kalau contoh yang Ustaz Syahri selalu bawa, sebelum ni saya tengok perkongsian daripada Ustaz Rizal juga, Ustaz Rizal sebut benda yang sama, Al-Quran, sebab soalan yang biasa ditanyakan Ustaz, Al-Quran ni sesiapa sahaja boleh tadabbur ke Al-Quran? Selalu dengar soalan tu diberikan pada Ustaz. Jadi jawapannya, analoginya ialah laut tu, kalau kita pergi tepi pantai tu, cantik pantai tu semua orang boleh nak dimati. Pantai tu cantik, nak duduk kat tepi-tepi tu ke, nak bentang tikar ke, nak makan ramai ke, nak main dekat gigi air tu, itu semua orang boleh main. Semua orang boleh nak menikmati keindahan pantai yang tersebut. Tapi nak pergi lagi ke tengah, nak pergi lagi ke dalam, nak pergi sampai ke tempat kita boleh tengok kat mana boleh nak cari mutiara, nak cari ikan-ikan laut dalam, nak cari batu karang ke, hatta sampai ke tengah laut, macam mana boleh tahu dalam laut ni ada jurang-jurang yang dalam. Maka ketika itu kita memerlukan ilmu untuk sampai ke tempat yang lebih dalam untuk mendapat manfaat yang lebih tinggi nilainya kepada orang-orang yang nak berfikir tentang Al-Quran ke arah untuk nak mengenal dan mengimani Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada bab yang ketiga, okey, kalau katakan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan rasa macam banyak lah, mungkin 497 muka surat kan. Saya mencadangkan bab yang ketiga ni bab yang memang tak boleh tinggal. Sebab bab inilah yang memberikan tools, memberitahu kepada kita nak faham satu ayat ni, hatta satu kalimah sekalipun, maka macam mana caranya? Apa yang kita boleh nak buat, ataupun mungkin Ustaz Syahri boleh kongsikan buku apa yang kita boleh nak rujuk bila kita jumpa sesuatu yang kita rasa kita nak fahami dengan lebih dalam dengan kadar kemampuan kita sendiri. Jadi saya cuba bacakan satu persatu, tapi saya tak boleh nak bawakan semua contoh atas ruang keterbatasan masa yang ada. Yang pertama, penulis menyebut setiap huruf berada pada posisi yang tepat, di mana pada bahagian ini penulis membawakan contoh yang dibawa oleh Imam Zarkashi dalam kitab Burhan fi Ulumul Quran. Penulis membawa ayat pertama daripada surah Qaf wal Quranil Majid, di mana beliau menyebut hampir semua kalimah dalam surah Qaf mempunyai irama akhir yang menggunakan huruf Qaf. Jadi dalam surah tersebut disebutkan ia menerangkan tentang masalah berkaitan dengan Al-Quran, penjelasan tentang makhluk, juga ada perkataan Qaf, tentang pengulangan kata Al-Qaul, tentang sesuatu keadaan yang berlaku secara dekat Al-Qarb, kemudian menerangkan tentang perjumpaan yang berlaku Talaqqa, bercerita tentang pengawasan Ar-Raqib, kemudian menyebutkan tentang sifat orang yang bertakwa Al-Muttaqin. Jadi ada beberapa perkataan yang dikeluarkan oleh Imam Zarkashi, di mana pada pendapat beliau ini adalah salah satu perkara yang nak disebutkan kaitan antara setiap satu huruf di dalam surah itu boleh memberi kita kefahaman
apakah yang nak disampaikan ataupun apakah yang kita boleh nak pelajari daripada surah tersebut. Itu bahagian pertama berkenaan dengan setiap huruf berada pada posisi yang tepat. Jadi mungkin kita lepas ni ibu ayah, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan, kalau jumpa mana-mana ayat mungkin kita boleh nak pergi ke arah cuba nak mencari. Kenapa? Kot lah yang perasan kan. Dah selalu baca Al-Quran, dah berpuluh-puluh tahun bermuamalah dengan Quran. Tiba-tiba mungkin dalam surah Taubah jumpa begini, dalam surah ni jumpa begini. Tapi ketahuilah bahawasanya setiap satu huruf di dalam Al-Quran tu memberikan manfaat kepada kefahaman dalam Al-Quran. Sebagaimana kalau saya dengan pelajar-pelajar saya pun saya selalu sebut, kalau nak menghafaz Al-Quran dengan baik, berikan setiap huruf itu haknya. Maksudnya kalau baca Al-Quran itu betul, daripada sudut sebutan huruf, daripada sudut tajwid, kita memberikan masa yang berkualiti untuk menghafaz Al-Quran, maka kalau ketika memperdengarkan hafazan tu, hafazan kita lancar dengan sebutan huruf yang baik, maka hafazan itu tidak akan menjadi beban kepada kita. Nak mengulang Al-Quran tu dah tak susah sebab muka surat tu ialah muka surat yang kita akan paling susah nak lupa. Kerana kita menjaga perkara-perkara yang diperlukan ketika nak menghafaz Al-Quran. Subhanallah, dalam nak memahami Al-Quran juga, setiap satu huruf, setiap satu perkataan itu juga memberikan manfaat. Baik. Pada poin yang kedua, penulis berkongsi bahawa setiap kata di dalam Al-Quran digunakan dengan tepat. Waktu ni penulis bercerita tentang surah Yusuf. Mengapa ketika bercerita tentang adik-beradik Nabi Yusuf AS mengadu pada ayahnya berkenaan dengan Nabi Yusuf ini dimakan oleh serigala, digunakan perkataan akala, tidak digunakan perkataan yang lebih iftarosa, lebih kepada membentuk Nabi Yusuf ni dimangsai oleh serigala. Maksudnya apa, tak ada sisa langsung, yang ada hanya baju yang ada darah. Mengapa? Digunakan perkataan tersebut. Jadi bukan semata-mata pada huruf, tetapi perkataan yang terbentuk daripada setiap satu huruf itu juga memberikan makna yang sangat mendalam kepada kita dalam nak memahami konteks ayat tersebut, hatta apakah yang ditawarkan oleh surah tersebut. Yang ketiga, hubungan antara kata dan kalimah dalam satu ayat. Maksudnya, tadi kita bercerita huruf, kemudian daripada huruf tu dia membentuk perkataan. Perkataan itu juga memberikan manfaat dalam nak memahami makna. Hubungan antara satu perkataan dengan satu perkataan dalam satu ayat, dalam satu muka surat juga memberikan manfaat daripada sudut kita nak memahami berkenaan dengan isi kandungan ayat tersebut. Baik. Saya pergi secara laju sikit pada bahagian ini. Yang keempat, hubungan antara ayat. Daripada satu ayat tadi kita cerita huruf, kemudian daripada huruf membentuk perkataan. Kemudian yang ketiga, daripada satu perkataan ke satu perkataan ke satu perkataan, membantu kita untuk memahami makna. Yang keempat, daripada satu perkataan dia membentuk satu ayat. Jadi antara satu ayat ke satu ayat juga memberikan manfaat daripada sudut kita memahami berkenaan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan kepada kita pada halaman tersebut, pada that particular pages. Yang kelima, hubungan antara ayat dalam satu surah. Okey, ayat-ayat, ada ayat-ayat yang berulang, ada ayat-ayat yang kita rasa macam waktu ni ayat ni cerita pasal ni, kenapa tiba-tiba lepas ni cerita begini? Selalu banyak persoalan itu ditanyakan. Tapi hakikatnya setiap satu ayat dalam satu surah itu mempunyai kaitan antara satu sama lain, membantu kita untuk nak memahami berkenaan dengan isi kandungan Al-Quran. Yang keenam, hubungan antara pembuka dan penutup satu surah. Okey, ini saya rasa kalau siapa yang biasa ikut pengisian daripada Tadabbur Center, Ustaz Syarif banyak kongsikan berkenaan dengan salah satu cara nak memahami berkenaan dengan satu-satu surah itu ialah melihat kepada ayat awal, betul Ustaz? Antara pembuka surah tersebut dan juga penutup bagi surah tersebut. Jadi apa yang Dr. Amir Faisal membawakan poin yang sama dalam bercerita bukti kesatuan Al-Quran, antaranya ialah adanya kaitan antara pembuka dan juga penutup bagi sesuatu surah. Seterusnya, kesatuan tematik dalam satu surah. Ini saya punya tajuk favourite lah. Hatta saya pun siap cari satu buku berkenaan dengan indeks tematik Al-Quran. Buku yang kalau saya selalu guna, memang sangat best lah. Tematik dalam Al-Quran ni bercerita tentang apa? Bercerita tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan antara satu sama lain. Contoh kalau kita mencari ayat berkenaan dengan iman, ayat tu ada dalam sini, kat sini, kat sini pun ada. Kita mencari ayat berkenaan dengan sabar, kita mencari ayat berkenaan dengan akhlak mahmudah, kita mencari ayat berkenaan dengan sifat-sifat mazmumah. Hatta mungkin kita mencari ayat berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS, atau kita mencari ayat tentang kisah Nabi Adam AS. Jadi kita
melihat persamaan daripada sudut tema yang ada dalam satu-satu ayat Al-Quran juga boleh membantu kita untuk nak memahami isi kandungan Al-Quran. Sabar, dekat sini Allah cerita begini, kat sini Allah cerita begini. Bagaimana aspek usaha, satu aspek yang saya sangat suka kaji berkenaan dengan Al-Quran, aspek usaha yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Kita bercerita tentang jalan-jalan yang kita boleh nak fahami berkenaan dengan Al-Quran, maka ini adalah bahagian usaha kita yang Allah kata wa anna sa'yahu sawfa yura. Usaha itu yang Allah akan perlihatkan pada hari kiamat. Bukan dapat hafal, faham 30 juzuk tu, tapi bagaimana. Bukan bila kita ada 1 juta, kita duduk kat syurga dapat 10,000, duduk syurga bawah sikit ke 1 juta, masuk bawah-bawah, ataupun 1,000 masuk syurga bawah-bawah sikit. Persoalannya ialah bagaimana kita mendapatkan apa yang kita ada. Sebab yang kita dapat tu bahagian rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian kita, bagaimana kita dapat 1,000 tu. Dah dapat, bagaimana kita gunakan. Ini bahagian usaha yang kenapa ihdinas siratal mustaqim yang besar, doa yang digalakkan pada kita. Kita minta Allah buka kepada kita seluas-luasnya jalan untuk berusaha, apa lagi kita boleh buat, apa lagi boleh buat, apa lagi boleh buat. Kerana di situlah nilai pahala yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, panjang kalau nak cerita tentang usaha ni Ustaz, nanti saya tak termasuk pula bahagian lain. Baik. Yang ke-8 disebutkan hubungan antara surah-surah di dalam Al-Quran. Di mana pada bahagian ini, Dr. Ahmad Faisal memecahkannya kepada 3 bahagian, iaitu pertama hubungan antara 2 surah Makkiyah. Maksudnya sekiranya surah Makkiyah itu duduk bersebelahan, contohnya antara surah Tur dengan surah An-Najmi. Surah ini duduk sebelah-sebelah, kedua-duanya surah Makkiyah. Ia memberikan manfaat daripada sudut kefahaman sebenarnya. Ataupun 2 surah yang duduk sebelah-sebelah di mana surah itu adalah both surah Madaniyah, juga memberikan manfaat kepada memahami berkenaan dengan tema ataupun manfaat daripada surah. Ataupun surah yang sebelumnya surah Makkiyah dan selepasnya surah Madaniyah, ataupun salah satu. Jadi bentuk ataupun susunan antara setiap satu surah dalam Al-Quran juga akan membantu kita untuk memahami apakah yang kita boleh nak pelajari daripada surah tersebut. Yang ke-9, hubungan ayat bertema yang sama namun diletakkan dalam surah yang berbeza. Ini kalau obviously kita tengok dalam Al-Quran kisah-kisah Nabi lah. Kisah-kisah Nabi kita jumpa dalam surah-surah yang berbeza. Ada bahagian kisah yang sama, ada bahagian kisah yang berbeza. Tapi biasanya kita kata apa, intonasi ataupun in terms of grammar, tata bahasa, cara penceritaan kisah-kisah tersebut, dia akan berbeza antara satu surah dengan satu surah yang lain kerana ia berkaitan dengan tema pada surah tersebut. Jadi contoh kalau kita jumpa kisah Nabi Adam, contohlah kotlah ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, kita baca surah Baqarah hari ini, kita jumpa kisah Nabi Adam AS kat situ. Mungkin kalau sesiapa yang ada buku berkenaan dengan tajuk-tajuk indeks, kalau saya cadangkan carilah buku ni, indeks matematik Al-Quran ini, sangat membantu untuk nak melihat kisah Nabi Adam, dia ada dekat ayat mana, dekat surah mana, ada dekat mana lagi. Jadi kisah Nabi Adam dekat sini cerita tentang ini, dekat surah ini pula cerita tentang ini. Ada di tempat-tempat yang berbeza. Yang ke-10, hubungan antara surah dengan pembuka yang sama. Okey, hubungan antara surah yang dengan pembuka yang sama ini, Dr. Ahmad Faisal bercerita tentang surah Al-Fatihah kalau tak silap saya. Ya betul. Bercerita tentang surah-surah yang bermula dengan Alhamdulillah, iaitu surah Al-Fatihah, kemudian dalam surah Al-An'am mula dengan Alhamdulillah, kemudian surah Kahfi mula dengan Alhamdulillah, kemudian surah Sabah mula dengan Alhamdulillah, dan surah Fatir bermula dengan Alhamdulillah. Jadi surah-surah yang permulaannya bermula dengan kita kata ayat yang sama ataupun bentuk yang sama juga memberikan manfaat kepada kita daripada sudut nak memahami apakah tujuan ataupun isi kandungan manfaat ibrah yang kita boleh pelajari daripada surah tersebut. Yang ke-11, kesatuan tematik dalam keseluruhan Al-Quran. Okey, dalam keseluruhan Al-Quran, contoh yang diberikan oleh Dr. Amir Faisal adalah berkenaan dengan pengharaman arak, dan akhir sekali adalah kesatuan Al-Quran secara komprehensif. Okey, jadi keseluruhan 12 kaedah yang dikongsikan ini kepada kita, ia menjawab satu soalan, bagaimana saya boleh nak memahami Al-Quran? Apakah cara-cara ataupun kaedah-kaedah yang boleh saya telusuri untuk saya memahami sesuatu ayat yang saya baca hari ini? Kalau kita rasa tak mampu nak tengok daripada satu surah ke satu surah, mungkin kita boleh tengok dalam muka surat tersebut yang kita baca. Dalam muka surat tersebut sendiri, apa yang dikongsikan oleh penulis, kita boleh tengok harta pada huruf. Anda ada kemampuan,
andai ada buku rujukan, maka kita boleh tengok pada bahagian itu untuk nak melihat berkenaan dengan apakah yang ditawarkan oleh ayat tersebut, apakah yang kita boleh pelajari kepada diri kita hari ini berkenaan dengan ayat-ayat tersebut. Baik. Ini adalah pada bab yang ketiga pada buku The Unity of Quran. Jadi bab keempat dan bab kelima, bab keempat, bab kelima, bab keenam dan bab ketujuh. Panjang. Okey. Pada empat bab yang terakhir ini, saya boleh katakan ia adalah bab yang menceritakan tentang hujah-hujah atau bukti pembuktian berkenaan dengan aspek kesatuan Al-Quran. Pembuktian yang bagaimana? Pembuktian di mana Dr. Ahmad Faisal membawa pada bab yang keempat contohnya ulama ahli sunnah dan kesatuan Al-Quran. Okey, ulama ahli sunnah dan kesatuan Al-Quran, di mana dalam bab ini penulis berkongsi berkenaan dengan ulama yang meyakini bahawasanya ada hubungan antara satu ayat dengan satu ayat, dan ulama yang menolak berkenaan dengan adanya hubungan antara satu ayat dengan satu ayat Al-Quran. Dan akhir sekali penulis tutup bab ini dengan pembuktian berkenaan dengan adanya aspek kesatuan dalam Al-Quran. Dan aspek pembuktian ini, kalau kita baca untuk membuktikan pada diri kita lah, kita baca ni bukan kerana semata-mata satu karya yang sangat baik, tapi kita baca ini kepada diri kita sendiri, kita nak membuktikan kepada diri kita dulu bahawasanya Al-Quran ini buku yang perlu untuk kita jaga dan baca dengan baik. Dan pembuktian seterusnya yang dibawa oleh Dr. Ahmad Faisal adalah pada bab yang kelima, di mana Dr. Ahmad Faisal berkongsi tentang ahli tafsir dan kesatuan Al-Quran. Di mana pada bab ini Dr. Ahmad Faisal kongsikan 5 tokoh tafsir, iaitu daripada Tafsir Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Bahrul Muhit daripada Imam Abu Hayyan, kemudian bercerita tentang kitab yang Ustaz Syahri ada sebutkan tadi daripada Imam Biqai berkenaan dengan kitab Nuzum Ad-Darar, kemudian daripada Imam Suyuti berkenaan dengan Tanasuq Ad-Durar fi Tanasuq As-Suwar, dan akhir sekali daripada Imam Al-Alusi daripada kitab Ruhul Ma'ani. Di mana daripada setiap satu tokoh-tokoh tafsir yang dikeluarkan oleh penulis menghuraikan antara 7 ke 8. Kalau yang saya perasan lah, ada yang 5, 6, 7, 8. Maksudnya apakah elemen kesatuan yang ada dalam kitab tafsir tersebut? Apakah elemen kesatuan yang dibawa oleh kitab-kitab tersebut? Antaranya ialah kalau contoh daripada kitab Tafsir Kabir, dibawakan bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi membawa juga menekankan tentang elemen kesatuan tematik di dalam Al-Quran, dan juga bagaimana pengulangan sesuatu kata atau kalimah di dalam Al-Quran sebenarnya ia menggambarkan tentang manfaat daripada sudut makna yang kita boleh perolehi daripada ayat tersebut. Jadi selepas daripada penulis membentangkan tentang ahli tafsir dan juga elemen kesatuan Al-Quran yang ada dalam kitab tafsir mereka, penulis seterusnya membawa berkenaan dengan ahli tafsir kontemporer. Ahli tafsir kontemporer ni merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang selepas daripada abad ke-20. Maksudnya tadi kitab tafsir yang kita kata kitab tafsir yang lama, dan kitab tafsir yang terkemudian juga penulis membawakan ada 5 kitab tafsir beserta dengan elemen kesatuan Al-Quran yang ada dalam kitab-kitab mereka. Okey, penulis membawakan tentang Muhammad Rashid Ridha berkenaan dengan tafsir Al-Quran Al-Hakim, tafsir Maraghi daripada Imam Al-Maraghi. Ada 8 aspek dalam penulisan kitab tafsir ini membuktikan bahawasanya bagaimana tafsir Al-Maraghi sangat meraihkan berkenaan dengan aspek kesatuan Al-Quran. Juga daripada tafsir Fizilal, antara tafsir yang sangat baik untuk kita tengok tulisan Said Qutb, penulis berkongsikan 9 aspek kesatuan yang dikongsikan yang ada di dalam kitab tafsir Fizilal. Seterusnya kitab tulisan Said Hawa berkenaan dengan Al-Asas fi Tafsir, dan akhir sekali tafsir Munir, antara tafsir favorit saya, karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Dr. Ahmad Faisal membawa ada 9 aspek kesatuan yang dipraktikkan dalam penghuraian ayat-ayat Al-Quran daripada tafsir Munir. Jadi kesemua ini merupakan satu aspek yang kita kata pembuktian bahawasanya adanya aplikasi kesatuan, melihat aspek kaitan ataupun hubung kait antara satu ayat ke satu surah ke setiap satu perkataan yang telah digunakan oleh ulama tafsir daripada dulu lagi sehingga sekarang, memberitahu kepada kita bagaimana aspek ilmu munasabah ataupun melihat keterkaitan antara setiap satu elemen dalam Al-Quran sangat penting kepada kita untuk memahami isi kandungan Al-Quran itu
dengan lebih baik, dengan lebih mendalam, dan kita boleh nak mendapat lebih banyak pengajaran, lebih banyak aspek berkaitan dengan agama yang kita boleh nak fahami dengan kita melihat pada elemen-elemen perkaitan atau ilmu munasabah yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, penulis menutup kitab ini dengan satu topik yang sangat menarik, iaitu kesatuan Al-Quran dalam pemikiran Islam kontemporer. Kalau saya boleh relatekan dengan dalam bahagian pendahuluan, penulis ada sebutkan bahawasanya satu sebab mengapa tema kesatuan Al-Quran ini menjadi satu tema yang sangat penting dalam nak memahami agama, disebabkan sikap kita sendiri orang Islam yang masih lagi melihat agama ataupun melihat Al-Quran itu sebagai satu benda yang partial, satu benda yang terpisah antara satu sama lain. Kalau surah Al-Baqarah lah ceritanya. Kalau surah Ali Imran, maka Ali Imran lah ceritanya. Kalau surah Al-Ma'idah, maka Al-Ma'idah lah ceritanya. Mereka tidak hanya melihat Al-Quran ini secara partial, secara terpisah, tetapi elemen agama sendiri mereka lihat secara terpisah. Saya sangat enjoy baca pada bahagian topik bab yang terakhir yang dikongsikan oleh Dr. Amir Faisal pada kesatuan Al-Quran dalam pemikiran Islam kontemporer. Di mana pada bahagian ini pengkaji mendahulukan dulu bab ini dengan bercerita tentang apakah istilah pemikiran Islam yang dimaksudkan oleh beliau dan apakah yang dimaksudkan dengan perkembangan konsep kesatuan Al-Quran dalam pemikiran Islam. Apa yang cuba diketengahkan oleh pengkaji adalah bagaimana kalau kita tengok ilmu-ilmu yang berkembang pada masa sekarang, contohnya berkaitan dengan ulum Al-Quran ataupun perkara-perkara related dengan Quran, berkaitan dengan ulum Quran, berkaitan dengan tafsir, kesemua cabang ilmu ini daripada dulu sehingga sekarang menyokong pada aspek ilmu munasabah ataupun adanya kesatuan di dalam Al-Quran. Dalam nak memahami Al-Quran perlu untuk dilihat perkaitan antara satu dengan lain dengan cara pandang yang lebih besar atau cara pandang yang lebih jauh. Tidak terhad kepada buku surat yang kita baca pada waktu itu sahaja. Jadi kalau kita tengok, contoh pada bahagian tafsir ada 3 bab dipecahkan pada topik yang terakhir. Yang pertama ialah tafsir dan kesatuan Al-Quran. Di mana pada bahagian ini saya petik sedikit apa yang dikongsikan oleh penulis. Di bidang tafsir, para ulama mengulas kesatuan tematik yang dikandung Al-Quran seperti penjelasan mereka bahawa ayat-ayat Al-Quran isinya selalu berpijak pada satu objek iaitu tauhid. Ada juga beberapa ayat dan surah yang menerangkan beberapa topik yang berbeza, namun semuanya tidak lepas daripada masalah tauhid. Saya pernah cuba menulis tapi tak habis paper tu. Dialog tauhid 3 nabi. Dialog tauhid Nabi Musa AS, dialog tauhid Nabi Ibrahim AS, dialog tauhid Nabi Yusuf AS, di mana ada 4 elemen yang kita boleh tengok dalam dialog mereka. Pertama yang bercakap, kedua mereka bercakap dengan siapa, yang ketiga apakah topik yang disampaikan. Ya, semua bercakap tentang Allah, tapi Allah bagaimana yang didescribekan pada ayat itu. Dan akhir sekali bagaimana mereka menyampaikan. Bagaimana Nabi Musa bercakap dengan Fir'aun, bagaimana Nabi Yusuf AS bercakap dengan sahabat dalam penjara, bagaimana Nabi Ibrahim AS bercakap dengan ayahnya ketika bercerita tentang Allah. Aspek apa tentang Allah yang diceritakan pada ayat tersebut. Subhanallah, memang satu pembacaan yang sangat menarik lah pada saya bila kita boleh tengok bagaimana mana-mana bahagian kita pergi sekalipun, kesemuanya akan mengembalikan kita kepada aspek soal keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah percaya, aspek percaya kan. Kalau saya tak kenal Ustaz Syahri, tiba-tiba katakanlah Ustaz datang, Ustazah boleh saya pinjam 1,000, contoh Ustaz je. Saya Ustaz ni tak siapa-siapa, tak kenal kan, takkan nak bagi pinjam macam tu ke, ikutlah Ustaz biasa bagi talk ke apa semua. Kenapa susah kita nak berkongsi ataupun menceritakan sesuatu? Kerana tidak kenal. Kalau tak kenal, macam mana aspek percaya nak datang? Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran dengan cara yang sangat berbeza supaya bila kenal tu datang percaya. Bila kita percaya dengan kawan kita, maka ada masalah kita boleh nak bercerita. Kalau nak minta tolong, kita boleh nak minta tolong. Maka begitu analoginya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana akhir sekali tiba-tiba di mana tak tersambung pula. Akhir sekali bahagian akhir pada bab yang terakhir ni, pengkaji menyebut tentang para pemikir Islam kontemporer dan prinsip kesatuan Al-Quran. Di mana penulis berkongsikan tentang tulisan Syekh Muhammad Abduh dan berkenaan dengan kesatuan Al-Quran.
berkenaan dengan Syekh Abdul A'la Al-Maududi dan juga prinsip kesatuan Al-Quran dalam pengucapan beliau. Dan akhir sekali pada satu tokoh yang sangat menarik yang saya rasa diceritakan, ada cerita tentang Said Qutb cuma akhir sekali pada Muhammad Al-Ghazali dan prinsip kesatuan Al-Quran, di mana apa yang penulis kongsikan kajian beliau berkenaan dengan prinsip kesatuan Al-Quran yang ada dalam pengucapan ataupun kefahaman ataupun karya Muhammad Al-Ghazali. Pertama sekali, poinnya adalah tauhid. Poinnya adalah berkenaan dengan akidah. Itu adalah perkara utama yang jarang nak diceritakan ataupun dikongsikan. Kita biasa pergi kuliah solat, bercerita tentang rukun solat, bercerita tentang taharah apa semua. Tetapi jarang untuk kita nak diketengahkan berkenaan dengan aspek mengapu rukun qalbi yang kita ceritakan tadi. Kemudian bagaimana aspek kesatuan Al-Quran ini dapat membantu untuk nak menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemasyarakatan, masalah berkaitan dengan kemanusiaan yang digunakan, yang diaplikasikan oleh Syekh Muhammad Abduh dalam dakwah beliau, dalam usaha beliau menyampaikan agama dalam masyarakat, dan bagaimana aspek kefahaman terhadap Al-Quran secara menyeluruh ini boleh nak membantu menyelesaikan masalah-masalah yang kita kata masalah akidah yang bersifat fatalism ataupun masalah-masalah etika yang di mana pengkaji membawa bagaimana aplikasi Syekh Muhammad Abduh pendekatan beliau kepada masyarakat daripada sudut aspek prinsip kesatuan Al-Quran dalam menyelesaikan perkara-perkara begini. Dan akhir sekali apa yang dibawa ialah berkenaan dengan menjadikan prinsip kesatuan tematik surah Al-Quran sebagai dasar dalam sesebuah kitab tafsir. Jadi itu adalah 7 bab utama yang dikongsikan dalam buku The Unity of Quran, di mana saya tidak melihat ada satu poin bahagian yang kita nak kata oh ni boleh skip ke, ni boleh tengok kemudian ke, tidak. Sebab hakikatnya memahami tentang jalan-jalan yang kita boleh nak lalui, kaedah-kaedah yang kita boleh nak tempuh dalam memahami Al-Quran, membawa kita untuk menyedari bahawa Quran ini adalah satu kitab yang sangat best, sangat seronok. Okey, kalau kita katakan Islam itu adalah satu cara hidup, adakah kita hidup dengan cara Islam? Jadi kalau kita nak tengok adakah kita hidup dengan cara Islam sama ada daripada sudut qawlinya, fi'linya ataupun qalbi, kesemua ini ditawarkan dengan memahami Al-Quran dengan cara yang benar dan cara yang baik. Jadi saya rasa cukup setakat itu perkongsian daripada saya, Ustaz. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau Ustaz nak tambah ahlan wa sahlan, sangat-sangat dialukan. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Syafawati yang menggunakan setiap saat dengan sangat baik untuk berkongsi mudah-mudahan satu ilmu yang membuka fikiran kepada semua para penonton tentang apa yang disebut sebagai kesatuan tematik ataupun the unity of Al-Quran. Antara perkara penting saya pelajari daripada pembentangan Ustazah tadi adalah kelihatannya dunia tafsir Al-Quran mengalami evolusi, mengalami perkembangan yang tersendiri sebagaimana ada revolusi industri, ada pelbagai penemuan-penemuan terbaru kepada dunia sains. Ternyata dunia tafsir Al-Quran juga tidak sepi, tidak sunyi daripada evolusi yang berlaku, iaitulah dahulu kitab-kitab tafsir banyak memfokuskan kepada tafsir tahlili, mengembangkan makna kepada setiap kalimah sehingga kita merasakan 1-2 ayat itu memerlukan sehingga 2-3 halaman untuk faham dengan mendalam dari sudut kebahasaan, dari sudut balaghah, dari sudut taqdim ta'khir, dari sudut kenapa perkataan ni, kenapa tidak perkataan lain. Kemudian kita didatangi dengan satu fasa pula di mana kelihatan fasa ini tidak lagi memfokuskan kepada ayat itu secara terperinci, tetapi seolah-olah berada di tempat yang lebih tinggi dan melihat Al-Quran secara lebih holistik. Ya, dahulu mikro, sekarang makro. Ya, dahulu zoom in, sekarang zoom out. Jadi sebab itu kita dapat lihat ya mutaakhirin karya-karya mereka banyak menyentuh tentang bukan ayat itu, bukan sekadar makna ayat itu, tetapi hubungan antara ayat, hubungan antara surah. Bahkan surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu seumpama satu ucapan, seumpama satu cerita.
seumpama satu perjalanan yang ada 114 tema. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang sebanyak-banyaknya pada Ustazah Syafawati sekeluarga atas pembentangan yang sangat bermanfaat pada malam ini. Dan saya lihat di ruangan komen lebih kurang 80-90 orang yang menonton. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya soalan, melainkan kelihatan ada beza buku Ustazah dengan buku saya. Boleh Ustazah paparkan buku Ustazah? Ada beza sekejap Ustaz. Buku yang sama rasanya Ustaz. Boleh Ustazah paparkan? Buku sama, jadi tak ada isu lah. Sebab tadi ada rakan kita penonton yang kelihatan berbeza kot. Mungkin salah dengar kot apa yang Ustazah telah sebutkan. Jadi kita berada di penghujung dan saya harap antara perkara besar yang dapat kita bawa pulang pada hari ini adalah seperti berikut. Pertama sekali, bacalah Al-Quran ya, dengan bacaan daripada awal surah ya. Kerana dengan membaca Al-Quran daripada awal surah, ia memberikan kita kefahaman yang sejahtera kepada satu-satu ayat. Ini antara bagi saya lah Ustazah, resolusi ataupun kesimpulan yang kita dapat daripada majlis malam ni yang kita nak amalkan terus bila berinteraksi dengan Quran. Kerana apa? Bila kita hanya mengambil ayat-ayat tertentu yang kita sukai, tetapi kita tidak membaca daripada awal, apa yang boleh berlaku adalah kita melihat Al-Quran secara juz'iyah. Kita melihat Al-Quran yang kita suka je. Sedangkan Al-Quran, kalau kita baca daripada awal surah, kita ambil contoh saja surah Yasin kan Ustazah. Surah Yasin kalau kita baca daripada awal surah, kita akan dibawa kepada akhirat, ghaibiat. Kemudian kita akan dibawa pergi kepada cerita sejarah, cerita 3 orang Rasul. Lepas tu kita akan pergi kepada cerita saintifik, wa ayatul lahum, wa ayatul lahum, wa ayatul lahum. Sedar tak sedar kalau kita baca daripada awal, kita menjadi orang yang percaya pada hari pembalasan. Pada masa yang sama kita seorang yang sangat cintakan sejarah. Pada masa yang sama kita seorang yang sangat menjiwai sains. Maka lahirlah Muslim yang bagaimana? Muslim yang holistik. Muslim yang ilmunya adalah komprehensif. Bukanlah sekadar kita buka Al-Quran hanya untuk sekadar melihat fiqahnya sahaja. Ataupun membuka Al-Quran hanya untuk melihat sains sahaja. Ataupun membuka Al-Quran untuk tahu sejarah sahaja. Ataupun membuka Al-Quran hanya untuk kepentingan-kepentingan kita. Sedangkan antara yang saya fahamilah daripada tulisan Dr. Amir Faisal dan dipermudahkan faham oleh Ustazah Syafawati tadi adalah perjuangan beliau adalah untuk melihat Al-Quran dengan pandangan holistik. Sehingga dengan pandangan inilah akan menyatukan kaum muslimin. Bagaimana nak menyatukan kaum muslimin kalau Al-Quran itu sendiri kita tidak satukan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kan? Jadi dalam satu surah kadang ada sejarah, dalam satu surah yang sama kadang ada fakta sains, dalam satu surah yang sama kadang ada akidah. Semua perkara itu adalah adunan daripada yang maha bijaksana yang mempelbagaikan usulub pendidikan pada menyampaikan satu tema ataupun satu mesej yang sama. Jadi itulah saya kira antara action plan yang boleh kita dapat daripada pembentangan Ustazah malam ni ya. Jadi cuba sedaya upaya, Ramadan tak lama lagi untuk khatam Al-Quran, tetapi bukan sekadar khatam, maksud saya menghargai surah itu sendiri. Ya, selama ni kita duk dengar orang kata ayat ni bagi penawar kepada penyakit sekian, ayat ni boleh bagi kesan sekian. Tetapi bila Ramadan datang, apa akan berlaku pada anda? Anda kena baca setiap surah. Kalau dah namanya nak kejar khatam, anda perlu baca daripada awal. Dan dengan membaca daripada awal, kita akan lebih faham surah Yusuf ni cerita pasal apa sebenarnya. Surah Maryam ni cerita pasal apa sebenarnya. Kerana tak baca daripada awal itulah, kita hanya pilih ayat-ayat tertentu untuk cantikkan tubuh. Kita pilih ayat-ayat tertentu untuk mudahkan kelahiran semata-mata. Sedangkan kalau kita baca daripada awal, pandangan holistik, pandangan komprehensif ataupun pandangan unity berkenaan akan menyebabkan kita meraih banyak ilmu daripada Al-Quran, bukan hanya satu ilmu sahaja. Terima kasih Ustazah Syafawati dan seluruh para penonton. Kita bertemu lagi insya-Allah di masa akan datang. Barakallahu fiik wa lakum insya-Allah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.